di Mansurah ini dan juga di tempat-tempat lain untuk kita hadir bersama ke sini, pastinya ini ialah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung di dalamnya beribu hikmah, yang insya-Allah mudah-mudahan hadirnya kita di sini sahabat sekalian, sekiranya niat kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ini akan menjadi suatu saksi dan bukti di hadapan Allah kelak bahawa kita sekurang-kurangnya menjadi manusia yang mencintai majlis-majlis ilmu yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW sebagai Rawdatul Jannah, taman-taman syurga. Anda difahamkan malam ni sahabat sekalian, program ni pun buat dalam tak sampai seminggu. Betul tak? Tak sampai seminggu. 3-4 hari je, plan-plan semua siap. Tapi anda kira sepanjang anda hadir ke Mesir ni, inilah program yang terbaik anda rasa. Dalam masa 3-4 hari pun boleh set up. Alhamdulillah, tahniah kepada pimpinan Perubatan Cawangan Mansurah. Oh, hebat yang belakang tepuk macam ni ya. Oh, rupanya tu style Bajang Mesir ya. Anda nak buat kat sana ya. Tu peli ke apa tu? Mantap. Okey. Ini maknanya sahabat sekalian satu benda yang cukup baik, suatu perancangan yang mantap. Nak cerita sini sahabat semua betapa profesionalnya pihak pengurusan yang menguruskan program malam ni, dan ini bukti insya-Allah sahabat semua dapat manfaatkan bila pulang ke Malaysia nanti sahabat semua. Baik, apa yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata baginda Nabi Rasulullah SAW, setiap daripada kamu ialah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan ke atas apa yang dipimpin olehnya. Hadis ni hadis yang panjang sahabat semua, tapi yang ambil yang ujung sekali disebut oleh Nabi Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Disebut dalam tu, kalau ayah menjadi pemimpin kepada keluarga, kalau Perdana Menteri menjadi pemimpin kepada negaranya, kalau ketua kampung menjadi pemimpin kepada kampung dia, kalau ketua Persatuan Perubatan Mansurah, pengurusi menjadi pemimpin kepada persatuan tersebut, kalau Presiden Pemerang menjadi pemimpin kepada pemerang, gamis dan sebagainya, begitulah. Dan akhir sekali Nabi sebut, sekurang-kurangnya kamu setiap kita sahabat semua terpikul di atas bahawa kita ini menjadi pemimpin ke atas diri kita sendiri. Dan Nabi tak tinggal begitu saja sahabat semua. Nabi sebut di akhir yang kedua, wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Setiap kamu akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kamu pimpin. Kenapa Nabi ingatkan kita sahabat semua terhadap benda-benda sebegitu? Ini suatu bukti dan suatu isyarat yang jelas bahawa kita semua ialah pemimpin, born to be a leader. Dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin, dilahirkan untuk menjadi seorang yang diletakkan di atas bahu dia satu tanggungjawab yang cukup besar. Cuba kita imbau seharian kehidupan kita sahabat sekalian. Kita jadi pemimpin kepada mata kita pun letih dah kita nak jaga, betul? Pemimpin kepada tangan kita pun kita letih dah nak jawab depan harapan Allah SWT kelak apa yang tangan kita buat. Kita memimpin dua kaki kita sahabat sekalian, letih kita nak jawab di hadapan Allah kelak ke mana kita menggerakkan kaki kita. Adakah tempat yang baik ataupun tempat yang tidak baik. Kita jadi pemimpin kepada telinga kita, apa yang kita dengar seharian. Apatah lagi jadi pemimpin kepada mulut kita, apa yang kita lafazkan dalam perbuanan percakapan kita seharian sahabat. Kenapa nak sentuh dalam poin yang pertama benda ni malam ni sahabat sekalian? Disebabkan untuk kita imbau kembali dan kawan-kawan kita sedar bahawa kita ialah paling kurang pun kita tak boleh elak dalam diri kita bahawa kita ni ialah seorang pemimpin, dan kita akan dipersoalkan ke atas apa yang kita pimpin, dan paling rendah sekalipun ialah kita memimpin terhadap diri kita sendiri sahabat sekalian. Baik, ayat yang anda bacakan dalam mukadimah awal tadi, bagaimana Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Siapa boleh terjemah? Ustaz Hashim, mana Ustaz Hashim? Dia sebut nama Ustaz Hashim. Ustaz Hashim sila naik ke pentas. Gurau dapat. Baik, Allah sebut dalam Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi.
daripada kalangan orang beriman, minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullah alaih. Mereka ini telah menunaikan janji-janji mereka, yaitu turun berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Ada kalangan mereka yang terbunuh, syahid, terkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang sedang menanti giliran mereka. Dan mereka ini sama sekali tidak memungkiri janji mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat dirahmati Allah sekalian, bila sebutkan ayat sebegini, kita cuba tanya dan persoalkan dalam diri kita, di mana letak duduknya diri kita hari ini dengan bidang perubatan yang kita ambil hari ini. Cuba kita fikirkan sekejap, satu saat. Atas sebab apa kita ambil bidang perubatan? Satu. Yang kedua, atas sebab apa kita ambil bidang perubatan di bumi Mesir? Sahabat sekalian, jawab dengan diri masing-masing dengan seikhlas dan sejujur mungkin. Atas sebab apakah kita ambil bidang perubatan dan kenapa kita ambil di bumi Mesir Mansurah pula? Kalau tempat di sini lah. Kebersihan Mesir, betul Sangat-sangat. Sepanjang anda berada di Mesir, sahabat sekalian, tempat paling bersih yang pernah anda pergi ialah bukan di Skandaria. Skandaria pun kalah. Yang paling bersih ialah di Pejabat Ikhwanul Muslimin. Anda masuk daripada bawah sampai ke atas, alhamdulillah sempat bertemu dengan Naib Masjidul Am 2, Syekh Jumu'ah. Sembang dengan dia. Pejabat Ikhwanul Muslimin bagian yang paling bersih sepanjang sampai di Mesir. Yang kedua, rumah sahabat anda tadilah, tak Farhan kita. Rumah paling bersih. Yang lain tak jumpa lagi. Sahabat kita. Kebersihan fail. Baik di Malaysia kalau nak pilih kebersihan. Kesopanan budaya masyarakat. Arab, sahabat sekalian, faham dah. Anak baru 3 hari di sini pun dah tengok Allah. Naik kereta tadi pun mengucap serik mengucap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sembang lah, kalau mati ni mudah-mudahan syahid. Sebab aku nak bagi berkongsi ilmu dengan sahabat semua. Pejam mata je tidur dengan Dr. Azizi tadi. Alhamdulillah selamat sampai. Fail. Makna budaya kesopanan masyarakat lebih di Malaysia lagi berbanding negara Arab, negara ataupun negara Mesir, sahabat sekalian. Minta maaf kalau ada orang Mesir dengar kan. Itu hakikat lah. Silat. Apa benda dan apa tujuan kita ambil benda ni di Mesir? Baik, anak kita, sahabat semua, terhadap kita nak kaitkan dengan ayat yang kita sebut sebentar tadi. Kita kena sedar, sahabat sekalian, di Malaysia hari ini ada 28 juta rakyat Malaysia, lebih kurang. Wallahu alam kalau dah hampir 30 juta. Dalam kalangan 28 juta rakyat Malaysia, Allah pilih lebih kurang 60% yang diberikan sinar keimanan dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengucap 2 kalimah syahadah, mereka sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu digelar sebagai seorang Muslim yang seperti kita. Dan kalangan 60% itu, sahabat sekalian, Allah kurniakan pula lebih kurang 4.5 juta anak-anak muda ataupun mahasiswa. Dan kalangan ramai-ramai itu pula, sahabat semua, Allah pilih orang-orang tertentu yang Allah beri tiket kapal terbang ke bumi Mesir ambil bidang perubatan. Benda ni kebetulan ke? Benda ni perancangan kita ke, sahabat sekalian? Benda ni semua ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenapa Allah pilih kita untuk berada di Mesir ini? Dan kenapa Allah pilih kita untuk ambil bidang perubatan? Walaupun dulu kita tergila-gila nak ambil solutin mungkin. Tergila-gila nak ambil syariah. Tak nak pergi menangis depan mak ayah, tak nak berpisah dengan mak. Tidur tak boleh, kena bawa ketiak mak baru tidur. Manja betul dengan mak ayah. Tapi dah Allah takdirkan juga kita Allah hantar ke bumi Mesir ini untuk ambil bidang perubatan. Sekarang alhamdulillah tinggal tahun lebih ataupun last semester nak balik dah ke bumi Malaysia. Nak habis dah pengajian. Dapat semua. Baik, kenapa nak lontarkan 3-4 persoalan ini, sahabat semua, untuk kita fikirkan kenapa pilihan-pilihan atau pencaturan Allah SWT ini berlaku. Bila sebut sebegitu, sahabat sekalian, kena faham dan kena yakin bahawa kalau sebut bidang perubatan, anak lontar lagi persoalan sebelum kita rumuskan bersama. Kenapa kita tak ambil bidang perubatan di England?
Kenapa kita tak ambil bidang perubatan di Australia? Kenapa kita tak ambil bidang perubatan di mana lagi? Di India, lagi di China, Russia, lagi di Mongolia, betul. Di mana lagi? Korea dah sebut. Apa? Zainab. China. China. Lagi kat mana lagi? Indo, Ireland, Jepun, Brazil, Afrika. Sebutlah semua negara. Cuba, Turki, sebut semua. Thailand, Singapura. Kenapa kita tak ambil bidang perubatan di tempat lain dan kita pilih mengambil bidang perubatan di bumi Mesir ni, sahabat sekalian? Baik. Dan kenapa anda sentuh beberapa persoalan awal tadi? Pejam mata sekejap kalau boleh. Fikirkan bersama, sahabat sekalian, di atas bahu kita sekarang bukan hanya terpikul harapan ibu dan ayah kita, bukan hanya terpikul harapan keluarga, sanak saudara kita, tapi malam ini, sahabat sekalian, kalau belum menyadari, kita kena sedar bahawa kepulangan kita di Malaysia nanti dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam, khususnya dalam menantikan doktor yang ada fikrah Islamiah, dalam menantikan doktor yang boleh mengenalkan pesakit siapa pencipta darah kamu, siapa pencipta kuku kamu, siapa pencipta bulu mata kamu. Ini semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Sebab itu, sahabat sekalian, peranan doktor profesional Islam, peranan doktor yang ada fikrah Islamiah cukup penting dalam mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Sahabat sekalian lebih arif bagaimana aliran darah, bagaimana berlakunya proses embrio, betul Dah sebut embrio yang tu je tahu. Bagaimana dijadikan bentuk daripada kecil kemudian keluar apa dulu? Tak tahulah, gitulah. Bagaimana penciptaan kuku, bagaimana penciptaan gigi, kenapa ada tai gigi, apa fungsi tai hidung, semua tu tiada sia-sia Allah jadikan, sahabat sekalian. Kenapa ada rambut, kenapa tangan dua, kenapa lubang hidung ke bawah. Semua ni benda bidang pengajian doktor, sahabat sekalian. Jadi apa peranan kita? Kalau kita hanya balik ke Malaysia, sahabat semua, wahai para doktor sekalian, kalau kita hanya balik ke Malaysia, sama taraf kita dengan Dr. Mutusami, Dr. Lee Chong Wei contohnya. Kalau Lee Chong Wei doktor lah, Dr. Wee Ka Siong, makna doktor-doktor yang bukan Islam. Mana tak ada makna kita habiskan duit ribuan, bahkan puluhan ribu, ratusan ribu mungkin di bumi Mesir ini untuk kita mengambil bidang perubatan berbanding doktor-doktor lain yang bukan Islam. Sebab itu, sahabat semua, kena sedar bahawa doktor yang ada pada hari ini, khususnya di bumi Mesir ini, sahabat sekalian, bumi Anbiya, mesti balik ke Malaysia dengan membawa suatu fikrah Islamiah. Balik ke Malaysia bila ubat tersakit, kena cerita, makcik, darah ni Allah yang buat, mengalir sekian-sekian gini, Allah faham hati gini. Ada orang tu setiap kali jantung buat apa? Bypass, betul kemudian pakai bateri, betul. Tapi masih hidup lagi. 4 kali dah bypass, tapi hidup lagi. Siapa dia? Tuan Guru Datuk Dr. Harun Bin. Last baru buat pembedahan di UK baru ni. Alhamdulillah selamat. 4 kali keempat dah bypass. Anda pun tak tahu bypass tu ada sebut. Tapi masih diberikan ruang hidup oleh Allah SWT. Sihat molek-molek, nampak smart, bergaya, pakai kot segak, jalan pun laju, smart, nampak badan pun sedap. Meninggal mudah-mudah dalam ketika tidur. Benda tu semua ketentuan daripada Allah SWT. Bagaimana penciptaan dan kematian manusia, ini semua benda-benda yang dalam pengetahuan bidang perubatan, sahabat sekalian. Sebab itu penting bila kita pulang ke Malaysia, sahabat semua, fikrah-fikrah sebegini mesti kita bawa bersama. Mesti kita sebar luaskan di bumi Malaysia, sahabat sekalian. Itu yang pertama yang nak sentuh malam. Baik, yang kedua, sedikit pesanan daripada Syekh Jumaat Naib Mursyidul Am2 Ikhwanul Muslimin yang hari ini sedang memimpin Hizbul Hurriyah wal Adalah,
yang insya-Allah kita doa mudah-mudahan sahabat sekalian, mudah-mudahan dalam pemilihan presiden Mesir nanti akan dimenangi oleh calon daripada Ikhwanul Muslimin. Amin. InsyaAllah. Ini orang ikhwan semua ni. Kita akan tangkap sumbat bawah tanah. Itu dulu punya cerita sahabat sekalian. Apa pesanan beliau? Anda cuba tanya dalam pertemuan tersebut. Alhamdulillah sempat kita jumpa. Kita bertanya dengan Syekh Jumaah. Wahai Syekh, tapi anda tanya pada dia bahasa Melayu lah, tak sebelah salah terjemah. Tanya dia, boleh tak anda ni diamanahkan untuk memimpin mahasiswa Islam di Malaysia, boleh tak Syekh berikan pesanan kepada kami mahasiswa dan anak muda di sana? Apa yang perlu kami buat? Pesan beliau, dia kata yang pertama, mahasiswa dan anak muda sekalian, kata beliau, mahasiswa dan anak muda ini pertama sekali mesti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci pertama. Ini akar dia. Ini dasar dia. Mesti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti memandu hati kita sahabat sekalian supaya hati kita ini berdetik dan berdenyut dengan hanya zikrullah. Mereka yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci yang pertama sahabat sekalian. Lihat saja dalam kisah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga siri-siri peperangan para sahabat. Esok nak berperang sahabat semua, panglima perang pun bangun berucap di hadapan. Rasulullah pun bangun berucap di hadapan. Sebelum berperang memberikan pesanan-pesanan taujihan supaya motivasi kepada angkatan tentera perang. Apa Rasulullah lafazkan mula-mula dalam menyusun barisan peran lainnya di hadapan? Apa kata Rasulullah? Aku nak tanya pada kamu semua, semalam siapa yang berjaga malam menunaikan solat tahajud, sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Sila ke peran lainnya, sila ke barisan hadapan. Lalu sahabat yang bangun tahajud semua berada di barisan hadapan. Nabi tak tanya sahabat sekalian siapa yang mumtaz dalam peperiksaan, sila ke barisan hadapan. Tak. Nabi tak tanya siapa yang badan paling tak, siapa yang tubuh besar macam Arab, sila ke hadapan. Siapa yang setiap hari makan kambing, anak serik makan kambing dah 3 hari, bau kambing lah. Nabi sebut siapa yang solat tahajud semalam, siapa yang tidak tidur malam, melazimi mulut mereka dengan kalimah Allah, melazimi mulut mereka dengan ayat-ayat Al-Quran, sila ke barisan hadapan. Begitu juga lah amalan sebegini diikuti, strategi peperangan sebegini diikuti oleh para sahabat seterusnya, mereka-mereka yang berjaya menawan dan menumpaskan tentera-tentera musuh Allah Subhanahu wa taala sahabat. Ini bukti yang jelas bahawa kunci pertama ialah mahasiswa dan anak muda yang ingin berjaya, mesti mereka yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja sahabat sekalian dalam surah As-Saff, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila mana seorang sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, boleh tak engkau tunjukkan pada aku satu perniagaan yang kalau aku berniaga ni aku tak akan rugi? Kalau hamba berniaga ni kau tak rugi. Pas bila tak rugi? Untung sama-sama." Itu kalau orang Kelantan, waktu itu dia tak guna logat Kelantan lagi. Bila tanya sebegitu, Allah turunkan satu ayat dalam surah As-Saff ayat ke-10. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang beriman, hendakkah aku tunjukkan pada kamu satu perniagaan yang kalau kamu buat perniagaan ni kamu tak akan rugi. Bukan setakat tak rugi, kata Allah, bahkan tunjikum min azabin alim, bahkan kamu bebas daripada azab Allah Subhanahu wa taala, azab pedih daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa perniagaan tadi? Allah sebut dalam ayat ke-11, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. 3 pakej utama sahabat sekalian dalam melakukan perniagaan ini. Allah sebut pertama tu'minuna billah, tu'minuna billahi wa rasulihi. Allah tak sebut wa tujahidu dulu. Allah tak sebut wa tujahiduna fi sabilillah wa tu'minuna billahi wa rasulihi. Allah sebut tu'minuna billahi wa rasulihi, baru Allah susuli dengan wa tujahiduna fi sabilillah. Mereka yang nak berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala mesti susuli perjuangan mereka
dengan tu'minuna billahi wa rasulihi. Mesti mereka yang beriman kepada Allah dan mereka yang beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai dua perkara ni sahabat sekalian, mereka dah dekat diri dengan Allah, mereka dah ikut acuan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru Allah hadirkan pakej ataupun syarat yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillah. Bila sebut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sahabat sekalian, kena korbankan amwalikum wa anfusikum. Harta kita sahabat sekalian, belilah tiket mahal-mahal, bayar yuran mahal-mahal. Sebab apa? Sebab nak berjihad menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebut paling tinggi anfusakum, dan mungkin kita akan kena berkorbankan nyawa kita ataupun diri kita. Dan Allah sebut sekiranya kamu buat pakej ini, kata Allah, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Inilah sebaik-baiknya sekiranya kamu mengetahui. Kemudian Allah hadirkan pada kita sahabat sekalian, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum fi jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikum khairul lakum, dzalika huwal fawzul azim. Allah sebutkan, aku akan ampunkan dosa-dosa kamu dan aku akan masukkan kamu dalam syurga Allah yang mana mengalir sungai-sungai di bawahnya, yaitu syurga yang bernama syurga Adn. Dan inilah sebesar-besar kurniaan kepada kamu, kata Allah. Ini benda-benda yang Allah sebut dalam Quran, ayat yang jelas. Hari ini mahasiswa sahabat sekalian ramai yang terus mengambil step yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillah. Kita dalam musim peperiksaan. Kita apa antum? Anda cuti. Anda sebenarnya telah tamat di kuis, alhamdulillah. Doakan anda akan sambung bulan 6 insya-Allah. Kalau nak sambung Mansurah boleh. Tapi anda tak minat perubatan. Baik. Kat mana tadi? Kat perubatan. Ramai kalangan kita hari ini sahabat sekalian, bila sebut ramai kalangan kita yang ambil wa tujahiduna fi sabilillah. Mereka ambil berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bila masuk musim peperiksaan, niat ikhlas kerana Allah, ya Allah aku belajar ni, aku nak menegakkan agamamu ya Allah. Aku nak jadi doktor yang ada fikrah Islamiah. Tapi bila makin banyak study, bila makin dekat musim peperiksaan, tu'minuna billahi wa rasulihi, tadi makin lama makin kurang. Kalau sebelum ini jauh musim peperiksaan, makin lambat lagi. Alhamdulillah Quran 1 juzuk sehari biasa. Bacaan hadis 5-6 hadis kita hafal sehari biasa. Mendengar kalimah-kalimah Allah SWT biasa. Tapi makin dekat peperiksaan, Quran daripada 5 muka surat tinggal 1 muka surat kita baca. Solat sebelum ni di awal waktu, makin lama makin lewat. Syekh jom Syekh, dah azan dah kita. Sikit lagi Syekh, anak tak faham lagi embrio ni. Embrio lagi. Yang tu jangan tahu. Anda tak faham lagi Syekh embrio ni. Sikit lagi. 5 soalan, ada soalan keempat ni, ada 1 lagi soalan. Sedangkan Allah panggil kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bila sebut Allah Maha Besar, tadi jadi kecil. Facebook jadi kecil. Tengah duduk gilak scoring motor jadi kecil. Tengah duduk betul tudung depan cermin jadi kecil. Sebab apa? Sebab Allah Maha Besar. Allah tengah panggil kita sahabat sekalian. Itu dulu. Bila dekat musim peperiksaan, kita dah abaikan soal tu'minuna billahi wa rasulihi. Maka salah. Perbuatan kita salah dan tidak melengkapi 3 ciri pakej lengkap yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua. Ada juga kalangan mahasiswa kita di Malaysia khususnya, Allah Alam di Mesir kan, yang sedang berada dalam suasana hurriyah. Suasana apa kita sebut demonstrasi antara apa? Zahra. Apa dia? Zahra. Saura. Alhamdulillah dapat satu ilmu. Saura, suasana revolusi, suasana demonstrasi. Di Mesir 7 hari bulan ni ada satu lagi perhimpunan menuntut dipercepatkan pelihara pemilihan presiden. 28 di Malaysia, dataran mereka. Jemputlah hadir ramai-ramai. Minta tiket dengan saudara Iskandar itu. Ya. Di Malaysia hari ini sahabat semua, mahasiswa ramai yang ambil beriman dengan wa tujahiduna fi sabilillah. Mereka berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menuntut untuk meruntuhkan kezaliman, nak tegakkan kebenaran. Tapi rupa-rupanya di celah-celah itu ada mereka yang meminggirkan tu'minuna billahi wa rasulihi. Begitulah sahabat sekalian, kita kena imbangkan perkara-perkara sebegini. Baik. Disebutkan dalam poin yang kedua oleh Syekh Jumu'ah,
Tadi yang pertama. Pesanan beliau ialah, yang kedua ini penting. Mahasiswa dan anak muda mesti cemerlang di dalam akademik mereka. Sebab kita tidak mahu membentuk sebuah negara dengan mereka yang gagal di dalam pelajaran. Sahabat sekalian, bila anda pergi ke pejabat ekonomi muslimin, anda sebelum masuk ke pejabat naib Masjidul Am, mereka duduk satu pejabat, dua orang. Seorang nama Syekh Jumaah, seorang lagi Syekh seorang lagi naib pertama. Siapa tahu? Ada dua orang naib Masjidul Am. Boleh semak okey. Sebelum masuk ke bilik mereka tadi ni, kena lalu bilik syura, bilik mesyuarat, persidangan di antara ahli majlis syura Ikhwanul Muslimin. Di atas meja mesyuarat tadi tu ada diletakkan nama-nama ahli majlis mesyuarat. Sekali dengan gelaran. Sebelum nama mereka tu ada gelaran. Hampir semua nama yang diletakkan di situ lebih kurang 20 orang lebih. Ahli majlis syura Ikhwanul Muslimin, tak silap anak. Kalau silap maafkan. Anda lihat sebelum nama mereka ada diletakkan pada awal Al-Ustaz Al-Doktor. Al-Ustaz Doktor. Al-Ustaz Doktor. Apa maksud doktor? Maknanya taraf pendidikan mereka ialah taraf PhD. Bukan taraf biasa, bukan saudara macam mana, saudara ya. Tak ada PhD. Bukan. Mari kita masih taraf mana lagi. Tapi tengok ahli majlis syura Ikhwanul Muslimin, mereka yang sedang membina pemerintahan Islam di bumi Mesir hari ini, sahabat semua, adalah ustaz, doktor. Mereka cemerlang di dalam akademik mereka. Sebab itu ditekankan oleh Syekh Jumaah, kita tidak mahu membentuk negara dalam keadaan mereka yang gagal. Negara dibentuk oleh mereka yang merosot dalam akademik mereka. Perjuangan dibawa oleh mereka yang ketinggalan dalam pelajaran mereka. Kita tak nak orang seperti itu, kata Syekh Jumaah. Kalau tuan-tuan semua, sahabat semua pergi ke tempat parking di bawah pejabat ekonomi muslimin, ada lot parking bawah. Kalau boleh masuklah. Sebab sahabat anda ada seorang yang berjaya masuk. Bila kita tengok di bawah tu semua BMW, Mercedes E2.0, 250. Ferrari dia tak ada. BMW semua. Mana kereta-kereta yang mahal. Mereka berjaya di dalam keduniaan mereka. Tapi mereka sedang memburu syahid bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kejayaan yang sebenar. Kejayaan yang kita imbangi, sahabat sekalian. Yang perlu kita contohi, sahabat-sahabat sekalian. Benda ni yang ditekankan oleh Syekh Ali Jumaah. Dua perkara ini. Dan yang ketiga ditekankan oleh Syekh Jumaah juga ialah mahasiswa dan anak muda mesti berada di dalam suasana berjemaah, suasana berkumpulan macam inilah di dalam persatuan perubatan, dengan meningkatkan tahap ukhuwah di antara kita, sahabat sekalian. Tahap ukhuwah yang tinggi. Contoh yang diberikan oleh Syekh Jumaah ini, dia mengatakan apa? Di dalam pemilihan presiden Mesir yang sedang berlangsung ni, asalnya Ikhwanul Muslimin menghantar 2 orang calon presiden. Kemudian seorang calon tertolak disebabkan ada kes mahkamah suatu zaman pemerintahan rejim Husni Mubarak. Dan sekali tinggal seorang lagi calon presiden, namanya Syekh Mursi. Syekh Mursi. Okay, semalam buat perhimpunan di stadium mana tak? Sahabat kita cerita. Walaupun calon yang pertama ni tertolak pencalonan dia, tapi dia sekarang menjadi frontliner membantu calon yang kedua. Betul-betul support dalam memastikan calon yang kedua juga calon ikhwan ini dapat memenangi pemilihan dalam pilihan raya pemilihan presiden Mesir, sahabat. Ini tingginya tahap ukhuwah di kalangan para sahabat Ikhwanul Muslimin. Lihat saja Rasulullah SAW suatu berlaku peristiwa hijrah, bila mana Rasulullah SAW tidur di atas pohon Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kepala manjanya Rasulullah dengan sahabatnya. Pengerusi perubatan kena buat lepas ni. Jangan tidur atas pohon muslimat, pohon muslimin. Kalau zawjah hentam boleh. Tidur di atas pohon sahabat. Manjanya Rasulullah. Padahal tidur atas batu pun boleh. Tidur atas lengan dia pun boleh. Lengan baginda pun boleh. Tapi kenapa Rasulullah pilih tidur di atas pohon Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling dia kasih? Sedang tidur sahabat sekalian, nyenyak molek. Tubik santai molek. Tiba-tiba kala jengking, tak silap anak.
menggigit sengat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Punya dia nak jaga supaya dia tidak mengganggu tidur Rasulullah SAW, sehingga dia menahan kesakitan hingga menitis air mata beliau. Akhirnya menitis air mata dia terkena wajah Rasulullah SAW yang sungguh suci, menyebabkan Rasulullah terjaga dan tanya Abu Bakar As-Siddiq, kenapa kamu ni? Bakpo mu teriak ni? Tanya Rasulullah. Rasulullah tanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Barulah dia cerita aku jadi kena sengat dan sebagainya. Ini hebat tak hebat ukhuwah para sahabat ketika itu, sahabat sekalian. Sebab tu benda ini ditekankan oleh Syekh Jumaah kepada kita, mahasiswa dan anak muda, bukan saja kira untuk di Malaysia, tapi juga untuk di seluruh dunia. Yang boleh kita ambil bersama itu tingkatkan ukhuwah di antara kita. Inilah yang menjadi kekuatan kepada umat Islam, sahabat sekalian. Dan yang keempat ditekankan oleh Syekh Jumaah, apa sahaja benda yang anda sebutkan sebentar tadi, kata beliau, ketiga-tiga perkara yang anda sebutkan tadi, kata Syekh Jumaah, ialah semua kita mesti meningkatkan tarbiyah. 3 kali disebut sampai ketuk meja dia. Tarbiyah. Sampai merah tangan dia. 3 kali ditekankan soal tarbiyah. Apa saja kita buat mesti memperkasakan persoalan tarbiyah. Bincanglah soal nak memperjuangkan keadilan. Bincanglah soal nak menegakkan kebenaran. Bahaslah soal nak meruntuhkan kezaliman. Bincanglah soal nak memperkasakan persatuan pelajar perubatan. Bincanglah soal nak memperkukuhkan kesatuan anak-anak Malaysia di bumi Mesir. Yang pertama mesti kita perkasakan persoalan tarbiyah. Ini sebagai asas dalam kehidupan kita. Bukan setakat dalam persatuan, tapi juga dalam asas kehidupan kita, sahabat sekalian. Benda ni yang 4 perkara ditekankan oleh Syekh Jumaah kepada kita, yang anda rasa benda ni sangat bermanfaat untuk kita kongsikan bersama, sahabat sekalian. Baik, InsyaAllah untuk seterusnya anda akan buka persoalan. Kita nak buka lepas ni ke? Lepas lah sekali kan? Kita terus? Lepas ni terus? Okey, sahabat semua. Baik, anda nak sentuh yang terakhir dalam poin kita malam ni, insyaAllah. Anda tengok sahabat pun dah gelisah. Memang apa cakap panjang ni, boleh ada cakap. Aku nak dengar ni. Sahabat semua, sebab tu madu'u yang hebat, da'i yang power, ialah ciri pertama ialah da'i yang be a good listener, pendengar yang baik, sahabat sekalian. Perasan tak kita kalangan kita ni nak jadi pendakwah? Orang baru cerita sikit, datang pada kita, Syekh, Ana ni tak ada duit ni. Semalam Ana makan Maggi je. Mesti ada Maggi. Yang jawab tu mesti aja makan Maggi. Ana, Syekh, semalam makan Maggi je. Dan habis duit mak yang anak minta segan. Belum habis cakap lagi, tak kenapa ni, tak kerja lah Syekh, malas tu yang kan. Duduk saja gini, sambil belajar kerja lah, carilah pendapatan baru beli kari, datang Mesir ni, duduk saja ni, mari mengadu kat anak, apa cerita. Belum habis dia nak mengadu lagi, kita dah menyoal balas. Kemudian dah cerita hal-hal kita lah pula. Pendakwah yang baik mesti menjadi pendengar yang baik. Mesti duduk mendengar. Sebab tu dengar lebih letih daripada cakap sebenarnya. Dengar lebih letih daripada cakap, sahabat sekalian. Dan pendengar ialah lebih banyak pahala, insya-Allah, daripada Allah SWT berbanding orang yang bercakap, sahabat semua. Ini ayat motivasi lah supaya sahabat semua lebih bersemangat untuk mendengar. Malam ni. Baik, poin terakhir malam ni, insya-Allah, sahabat semua, lihat saja zaman Rasulullah SAW, sewaktu para sahabat melalui, kalau kita ke ijazah ataupun master PhD di dalam University of Aqidah di Makkahul Mukarramah, yang pada ketika itu rektor yang disebut ialah Muhammad Rasulullah SAW. 13 tahun mahasiswa, anak muda, pelajar ini masuk ke kuliah, dididik oleh Rasulullah SAW, dibentuk, diperkasakan akidah mereka dalam mengenal siapa Allah SWT, dalam memperjuangkan agama Allah SWT. Tapi anak muda mahasiswa sebegini, sahabat semua, tidak hanya berada di dalam kelas. Mereka tidak hanya cemerlang dalam pembelajaran mereka, tapi juga cemerlang dalam berada di hadapan barisan hadapan. Muslim peran lainnya di barisan hadapan dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat saja Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang baru umur belasan tahun, sahabat sekalian, telah menggantikan tempat tidur baginda Rasulullah SAW. Bukan senang, sahabat semua, nak ganti tempat tidur. Pembesar Mekah pada ketika itu buat sidang parlimen
Dewan Rakyat bincang, bagi beberapa cadangan. Akhirnya cadangan diputuskan, kita akan bunuh Rasulullah, kita akan bunuh Muhammad. Kita kumpul 7 kabilah, setiap kabilah keluarkan seorang tentera ataupun pemuda yang paling gagah perkasa dengan pedang masing-masing. Kita akan sama-sama tikam pedang kita kepada Muhammad ini, supaya kekuatan kita ramai dan kita semua akan bertanggungjawab di atas kematian Muhammad, di atas pembunuhan Muhammad. Bila sebut begitu, Allah berikan idea kepada baginda Rasulullah SAW, panggil Sayyidina Ali ganti tempat tidur dia, tempat tidur baginda Rasulullah. Umur belasan tahun, sahabat sekalian. Ni nak cerita. Bila ganti tempat tidur, Nabi pun keluar malam, bacalah dalam surah Yasin. Apa disebut? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَرْسَلْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ditaburkan pasir di atas kepala mereka yang mengepung rumah Rasulullah SAW. Akhirnya mereka tertidur, sahabat sekalian, tak sedari. Terjaga esoknya subuh, pecah pintu rumah Rasulullah SAW. Selak kain selimut, elok nak tikam, tengok-tengok, Sayyidina Ali. Tanya Ali, mana Muhammad? Aku tak tahu, kata Ali. Mana Muhammad? Aku tak tahu. Tanya kali ketiga, mana Muhammad? Aku tak tahu. Bila jawabkan sebegitu, diseretnya Sayyidina Ali di tengah padang pasir yang panas, sahabat sekalian, sampai di Baitullahil Haram. Sepanjang perjalanan ditanya mana Sayyidina Ali, diseret sahabat semua, bukan dibawa dengan tenang. Naik BMW di sebelah, mana Muhammad? Tak. Diseret sahabat sekalian, seksa ni. Sampai ke Baitullahil Haram, ditanya mana Muhammad, sekalipun Sayyidina Ali tak bocorkan ke mana Muhammad Rasulullah SAW pergi. Hebat tak hebat universiti keluaran Rasulullah SAW? Adanya mahasiswa seperti Sayyidina Ali, sahabat sekalian. Selepas itu tak puas hati lagi, Abu Jahal pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Ni cerita muslimat pula. Pecah pintu rumah Abu Bakar, jumpa dengan Asma binti Abu Bakar. Tanya Asma, mana ayah kamu? Mana Abu Bakar? Kita mereka miskin. Bila tanya sebegitu, Asma kata, aku tak tahu. Tanya sekali Asma, mana Abu Bakar? Aku tak tahu. Tanya kali ketiga, mana Abu Bakar? Aku tak tahu. Bila jawab aku tak tahu sebegitu, Abu Jahal lempang Asma, sahabat sekalian, sehingga tercabut subang yang dipakai oleh Asma. Anda difahamkan subang ni bukan letak gam lah, tapi cocok kan? Cocok kat jeping telinga. Bayangkan dalam keadaan sebegitu boleh tercabut subang Asma. Kuat tak kuat lempangan Abu Jahal. Tapi lepas tu adakah dia bocorkan? Tak. Dia mempertahankan akidah Asma ni tadi. Tetap dia bertahan untuk tidak beritahu di mana ayah dia Rasulullah SAW pergi. Juga diheret sampai ke Baitullahil Haram, diseksa, sahabat sekalian, di tengah padang pasir yang panas. Ini universiti kelahiran Rasulullah SAW. Baik, apa Rasulullah buat dengan mahasiswa dan anak muda sebegini? Akhirnya setelah 13 tahun, sahabat sekalian, terbentuknya sebuah kerajaan di Madinah. Bukan terbentuknya satu persatuan pelajar perubatan, bukan terbentuknya gabungan mahasiswa Islam se-Malaysia Gamis, bukan terbentuknya Persatuan Melayu Republik Arab Mesir Pemerang. Tak, sahabat sekalian. Tapi hasil universiti kelahiran Rasulullah SAW, adanya mahasiswa dan pemuda sebegini, sahabat semua, akhirnya terbentuk sebuah kerajaan Madinah, kerajaan Islam pertama dalam sejarah Islam, sahabat sekalian. Ni hebatnya hasil daripada didikan asuhan Rasulullah SAW. Kita pergi pula yang lebih latest, tak latest mana pun. Seorang pemuda berumur 21 tahun, yang ketika umur 21 tahun, sahabat sekalian, di belakangnya ada 150,000 angkatan tentera. 21 tahun, sahabat sekalian. Kemudian naik ke umur 24 tahun, ada di belakangnya 250,000 angkatan tentera. Dah sampai lah. Tak, sila lari segera, polis tang on the way. 2 minit lagi, insyaAllah. 24 tahun, ada 250,000 angkatan tentera di belakangnya, sahabat semua. Siapa dia? Sultan Muhammad Al-Fatih. 24 tahun ada 250,000, 21 tahun ada 150,000 angkatan tentera di belakang. Kita 24 tahun Facebook lagi. Dan Alhamdulillah cuaca panas hari ini. Tu ya. Allah Akbar, nak lempang tu. Kan? Belajar kat Mesir. Bukan sinilah, Mesir kat Mongolia. Kalau kat Malaysia lagi bawah ni, mereka yang berjuang ni. Alhamdulillah hujan renyai-renyai, aku kesepian di tepian jendela.
Allah Akbar. Bezanya dengan pemuda revolusi di bumi Mesir ni sahabat semua. Tu 24 tahun tu. Kadang-kadang anak 3 lah. Alhamdulillah dapat cubit pipi anak pertama. Tu je. Tak ada langsung roh perjuangan, tak ada langsung roh untuk berkurang-kurang pun nampak keindahan Islam yang kita manfaat dengan Facebook tadi. Kata Al-Banna, Imam Hasan Al-Banna, sahabat sekalian, jangan kamu melawan arus, tapi kamu ikut arus tersebut dan kamu kuasai arus itu. Facebook dicipta oleh Yahudi, sahabat sekalian. Jangan kita tak guna Facebook, guna Facebook, tapi kuasai Facebook tadi dengan cara apa? Jadikan sebagai medan dakwah kita, medan untuk menonjolkan perubatan cara Islam begini. Bagaimana perubatan cara Islam boleh mendekatkan mereka dengan Allah SWT. Bagaimana perubatan cara Islam boleh membuktikan inilah sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat Islam. Itu kehebatan Sultan Muhammad Al-Fatih, menguasai 7 bahasa, sahabat sekalian. Umur 24 tahun, 7 bahasa telah beliau kuasai. Bukan 7 lorat Lantai, Ganu, Kedah, Perak, Negeri Sembilan. Dah 7 bahasa. 7 bahasa. Sama macam YB Nizar Jamaluddin, bekas yang di Perak dulu. Sempat pegang 2 tahun. Kemudian menguasai 7 mata pelajaran. Ada geografi, matematik, sains, perubatan, semua 7 mata pelajaran. Kita ini kalau perubatan, fokus perubatan lah kan. Kalau pengajian Islam fokus syariahnya syariah, kalau usul usul. Tapi Muhammad Al-Fatih, sahabat sekalian, menguasai 7 bidang mata pelajaran, sahabat semua. Bangun pada tidur, turun katil dia, kalau kita dihamparkan kapet yang bulu tebal, supaya sedap guling-guling sambil study. Bukan, berbeza dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Turun katil dia akan terus menghadap dengan peta kota Konstantinopel. Hebat Sultan Muhammad Al-Fatih, sahabat sekalian, ada big picture yang luas. Ada suatu visi dan misi yang jelas di hadapan mata dia, bahawa dia akan menjadi Al-Fatih, pembuka kepada kota Konstantinopel, sahabat sekalian. Turun katil tengok peta Konstantinopel. Kita turun katil pegang apa? Apa ni, Hello Kitty tu apa? Yang gelap kuat tu confirm ada dalam bilik dia. Mana tak kena kita dengan zaman dahulu. Juga Salahuddin Al-Ayyubi, sahabat semua, alhamdulillah anda sempat ziarah tadi dalam kubu, antara kubu yang terawal di Alex. Betul menurut cerita lah tadi, kalau juga cerita tadi, masih tersegang indah kubu di tepi laut. Apa ni, Bahrul apa? Laut biru bahasa Melayu laut biru lah. Syarat nak tanya. Masih tersegang indah kubu Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam usia yang muda, sahabat sekalian, berjaya menawan kota Jerusalem. Sultan Muhammad Al-Fatih tadi, sahabat semua, sebelum beliau membuka menawan kota Konstantinopel, ada 12 orang sultan yang cuba untuk menawan kota Konstantinopel. 12 orang, sahabat sekalian. 12 orang tu yang Islam saja, tak termasuk lagi yang tentera-tentera yang lain. Ini hebat tak hebat seorang pemuda yang baru berusia 24 tahun dan baru berusia 21 tahun, sahabat sekalian. Ini peranan-peranan kenapa nak cerita benda sahabat semua dalam akhiri pengucapan kita ini, insya-Allah, perkongsian kita ini, bahawa sahabat semua terpikul di atas bahu rakan-rakan sekalian, para doktor semua, ialah bahawa kita hari ini mesti melengkapi terhadap ciri-ciri yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW dalam peristiwa peperangan kisah Talut dan Jalut. Ada lagi cerita, boleh MC nangis sejam ni. Gurau, sahabat sekalian, insya-Allah kita habis. Dalam kisah pemilihan Talut sebagai panglima tentera Islam, bila mana semua tak puas hati, kenapa pilih Talut? Talut ni bukan orang ternama pun, muka tak smart, pun, bahkan bukan orang berpengaruh. Dan yang kedua, disebut oleh tentera masyarakat mereka itu bukan orang yang berharta pun, bukan anak yang berhormat, bukan anak Datuk Tan Sri, bukan. Kenapa pilih Talut? Pilihlah kami, bangsa yang terkenal, orang yang ternama, kami banyak harta. Lalu jawab Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, 2 muka surah akhir sebelum masuk juzuk ketiga. Sahabat semua boleh study balik kisah ni, kisah peperangan Talut dan Jalut. 2 ciri kenapa Allah pilih Talut sebagai ketua panglima tentera Islam, sebab adanya pada dirinya al-ilmu wal jismu, cemerlang akademik, pemeriksaannya perfect, pemeriksaannya mumtaz,
hebat dalam akademik ni. Dan yang kedua, ada kekuatan tubuh badan, al-jismu, sehat tubuh badan dia. Nak sehat ni kena ada doktor-doktor di hadapan kita, sahabat sekalian. Benda ni yang penting, sahabat semua. Baik, dalam akhiri ucapan kita ini, anak mohon jasa baik sahabat sekalian, sebelum ajukan soalan, anak saja tak nak sentuh situasi di Malaysia panjang sangat, dan mahasiswa kat sana sebagainya. Yang tu anak depend on question, betul eh? Try sikit sekali. Depend kepada soalan sahabat semua. Kalau tanya anak jawab berdasarkan soalan lah, supaya lebih tepat apa sebenarnya yang sahabat semua nak tahu terhadap mahasiswa di Malaysia sana. Dan kalau nak tanya dari sudut pengalaman yang lebih luas dan sebagainya, boleh tanya dengan Dr. Halimah Ali nanti insya-Allah. Dari sudut bidang perubataannya apa yang beliau lalui dan sebagainya, boleh tanya dengan beliau lah insya-Allah. Cuma nak akhiri dalam ucapan ini sahabat sekalian, sedarlah bahawa terpikul di atas bahu sahabat semua suatu peranan, suatu harapan yang sedang dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia di sana. Dan apa yang paling penting ialah kami di Malaysia menantikan pulangnya ke tanah air seorang doktor dari Mesir yang membawa suatu kesedaran Islam yang insya-Allah akan menjadi frontliner dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sahabat semua ialah mahasiswa yang terpilih di kalangan yang terpilih, yang terbaik di kalangan yang terbaik, yang bombastik di kalangan yang bombastik, yang mantap di kalangan yang mantap, yang hebat di kalangan yang hebat, sahabat sekalian. Sebab itu manfaatkanlah kehebatan ini, manfaatkanlah kelebihan ini sahabat sekalian dalam menyumbang bakti kepada bumi Malaysia yang kita cintai, sahabat semua. Mereka semua menantikan kita, sahabat sekalian. Hari ini ramai doktor di Malaysia, ramai, tapi tak ramai yang boleh membawa fikrah Islami. Kita nak bersalin, loh. Yang perempuan lah nak bersalin. Masih lagi di Malaysia disambut oleh doktor lelaki, satu bab. Masih lagi disambut oleh doktor yang bukan Islam, satu bab. Macam mana nak sampai roh Islam kepada anak-anak kita nanti, sahabat semua? Ini yang perlu doktor-doktor yang ada fikrah Islamiyah, sahabat sekalian. Berapa ramai doktor yang boleh mengajarkan pesakit mereka cara solat waktu sakit? Berapa ramai doktor yang boleh mengajarkan pesakit mereka mengucap sebelum menghembuskan nafas yang terakhir? Berapa ramai doktor yang boleh bacakan Quran, boleh ajar baca Quran kepada pesakit mereka yang tak pernah kenal satu huruf daripada Quran, sahabat semua. Ini pentingnya doktor-doktor yang lebih dekat kepada pesakit, sahabat semua. Kalau masyarakat kita hari ini cari ulama dulu ke cari doktor dulu? Cari doktor, sahabat sekalian. Tak cari orang macam mana ni, cabut. Tak cari, cakap banyak lah tu, dah lah tak berhenti-berhenti lagi, kata nak berhenti dah. Orang cari doktor dulu, sebab semua akan sakit. Semua Allah akan bagi sihat, dan Allah kadang-kadang Allah bagi sakit. Bila sakit orang tak cari ulama, bila sakit tubuh badan orang cari doktor. Sebab tu perlunya doktor yang juga ustaz, doktor yang juga ustazah. Ini yang kita nak lahirkan, sahabat sekalian. Wallahu alam, kalau ada yang nak tak sentuh tu boleh ajukan persoalan-persoalan lepas ni. Wallahu alam, ma asabaka min hasanatin fa min Allah.